الأحياء منهم والأموات. اللهم ختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah. Tak semua orang boleh datang ke rumah Allah. Yang dipilih je dapat. Itu pun ditapis. Ya, tengok dah tinggal sikit dah balik dah. Tuan-tuan, busuk punya orang, ya. Ingat tu, ya, rumah Allah ni nak datang, tak nak datang, satu hari kita mati, orang bawa pasti datang. Inilah rumah Allah, tuan-tuan. Ya, sebab itu dalam hadis menyebutkan rumah Allah ni ada dua. Aku baca makna dia je, kata baginda, satu rumah Allah yang dibina atas dasar takwa. Satu lagi rumah Allah yang dibina atas dasar bermegah-megah. Yang dibina atas dasar takwa ni, rumah Allah itu penghuninya ada mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke rumah Allah, mereka mengabdikan diri, mereka beribadah, mereka tumpu beribadah kepada Allah, mereka kumpul amal soleh. Satu lagi rumah Allah, mereka bina rumah Allah untuk bermegah-megah, untuk tunjuk-tunjuk. Ya, surah siapa cantik, masjid siapa cantik, surah siapa lampu banyak, masjid siapa lampu banyak, tandas siapa lawa, mana warna banyak pokok bunga, mana pagar lawa, ya. Ini dah semua dah ada. Benarlah kata baginda, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah kekasih Allah. Baiklah tuan-tuan, tazkirah pada malam ni tak lama, sekejap je. Paling lama pun 30 minit. Aku tengok tuan-tuan macam nak mati ya. Ni baru sembahyang tarawih 8 rakaat, belum 20 rakaat, tuan-tuan. Kami di madrasah 20 rakaat, 1 rakaat 1 juz. Ya. Boleh sembahyang sana? Ya, pewai lah, longgar lah lutut, tuan-tuan. Ya. Ni baru baca surah-surah pendek pun, tuan-tuan. Ya, imam pun baca surah pendek ya. Kalau baca surah panjang, mungkin imam dengan Tok Bilal dia tinggal, tuan-tuan. Ya. Baiklah. Tazkirah pada malam ni dengan bertajuk bab solat. Solat ni penting. Siapa tak solat, ya, dia berpuasa tetapi tak solat. Ya, dalam hadis sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang. Ni kata Nabi. Dan siapa yang dia berpuasa dan dia tak solat, dia tak sembahyang, ya, puasanya sah tapi Allah tak terima puasa dia. Sama kaedah juga orang yang berpuasa tapi lidahnya jahat. Orang yang berpuasa telinganya jahat. Orang yang berpuasa mulutnya jahat, suka maki orang, hina orang, isteri pula marah suami, maki suami, suami pula marah isteri, maki isteri, anak pula maki mak, ya, maki bapa, adik-beradik pula bergaduh dengan jiran-jiran bergaduh, ya. Kita puasa sah tapi dalam kitab Muhimmah mengatakan daripada Syekh Daud Al-Fatah ni amalannya batal. Batal tu iaitu Allah tak terima amalan dia, tuan-tuan, ya. Itu kena mengaji ya. Sebab itu kita ni apabila mukallaf, tuan-tuan ni mukallaf, tahu mukallaf? Mukallaf ni dia berakal dan cukup umur, tu mukallaf. Kalau mualaf lain. Kalau kanak-kanak yang main kat luar tu, dia tidak diberati hukum syarak sebab dia belum mukallaf. Tuan-tuan, ya, sebab tu dia boleh main dalam surah. Kita tak boleh marah. Tapi kalau AJK main, memang kena marah. Kena faham? AJK tak ada main dalam surah, tuan-tuan, sebab dia sudah mukallaf. Kita kena tahu bila dia sudah mukallaf, dia diberati hukum syarak. Ni mukallaf. Sebab itu kalau bab solat, ya, dia di antara surah yang wajib kita belajar surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni wajib. Di antara surah-surah dalam kitab Al-Quran, surah Al-Fatihah yang wajib kita belajar. Datanglah surah masjid, belajarlah cari guru. Kalau tak ada masa, sibuk sangat cari duit punya pasal, ya, carilah ustaz mana-mana ustaz, suruh datang ajar kat rumah. Duit bukan tak ada, duit banyak ni. Duit banyak. Duit dekat bawah bantai, duit dalam tu bok kereta, duit dalam bank lagi, duit lagi dalam tapui, banyak duit, tuan-tuan. Ya, boleh panggil orang belajar sebab dalam hadis sebut talibul ilmi faridatun. Faridatun tu fardu kat atas dia, bukan sunat. Bila fardu, bila tak menuntut ilmu, maka berdosa ke atas dia. Macam sembahyang sunat tarawih ni, ya. Sembahyang sunat tarawih ni, sembahyang ni sunat. Belajar sembahyang sunat tarawih ni wajib. Jangan tahu. Tuan-tuan, ya. Belajar tu wajib. Tentang angkat tangan takbiratul ihram. Sembahyang atas kursi, kena ngaji, dengar ni orang sembahyang atas kursi. Ya, aku suka-suka sembahyang atas kursi. Tuan-tuan, selagi dia boleh ambil duit di bawah, dia boleh mencangkuk, dia sembahyang, dia tak boleh atas kursi. Tuan-tuan, kena tahu kaedahnya sebab dahi ni rukun.
Ni dahi ni rukuk. Tengok orang dulu kalau dia uzur sangat, dia semayang duduk di bawah. Dalam kitab fiqh menyebutkan bahawa solat, apabila kamu tak mampu, kamu semayang. Kamu nak turun, kamu pegang dinding. Kamu nak turun, kamu pakai tali. Tapi akhir zaman orang semua suka ambil mudah, ya, suka ambil harus, sikit-sikit harus, sikit-sikit harus, sikit-sikik harus, ya. Tuan-tuan. Ni akhir zaman, dunia dah dekat, ya, dekat yaumul qiyamah. Dunia dekat kiamat dah, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar? Semua pakai emas, semua pakai purdah. Tahu purdah? Ni purdah ni. Dulu tahun 80 orang marah sangat, ya, ada setengah-setengah orang yang anti dengan Islam ni, dia marah sangat orang perempuan pakai purdah, orang perempuan pakai niqab, dia kata hantu kongkom, hantu kongkom. Sekarang satu dunia hantu kongkom, tuan-tuan, ya. Ingat, tuan-tuan. Itu hukum Allah, ya, tentang hukum Allah kita tak boleh nak hina-hina, tak nak marah, tuan-tuan. Kalau kita buka bab tentang orang perempuan pakai purdah, pakai niqab ni, asal hukumnya harus, dan dia jatuh sunat dan akan jatuh wajib apabila ramai orang-orang jahat di atas bumi. Tuan-tuan, ya. Betul, kena tahu kaedah. Betul, semayang pakai emas, semayang sah tak masalah. Yang wajibnya dahi, hidung tak wajib. Baiklah, tentang hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Angkat tangan, kita ambil satu bab. Angkat tangan ni dia sunat, dia tak wajib angkat tangan. Sebab itu kita kena belajar solat 4 mazhab. Menjadi imam, dia baca sembahyang sunat tarawih, bismillah, dia baca slow. Tuan-tuan jangan kata dia mazhab Maliki pula. Mazhab Maliki ke Syafi'i? Syafi'i kan? Syafi'i. Jangan kata Maliki pula. Tuan-tuan, kita sembahyang belakang tak dengar imam baca bismillah, Maliki imam, Maliki. Tuan-tuan, kena tahu lah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tahu di Mekah, imam di Mekah, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka baca bismillah slow. Dia tidak dijihal, dia disirkan aja, tuan-tuan. Itu kaedah solat. Sebab itu kita jangan suka menuduh orang, ya, yang bukan-bukan. Tambah pula bulan Ramadan ni, Allah mentarbiah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang soleh. Kena jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ni pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan, ya, 5 perkara jangan tak buat. Pertama, perbanyak selawat. Perbanyak selawat. Paling kuranglah busuk-busuk pun pada kurang 1000. Selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pergi pasar Ramadan nampak orang buka aurat tukar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang pergi pasar Ramadan, ya, orang Islam kita sendiri, dah tahu bulan Ramadan, buka-buka aurat. Contoh ini dia tutupnya mukanya, takut Covid, takut binatang Covid. Tuan-tuan risau, abang Covid balik kampung lah, tuan-tuan. Dah balik kampung dah tu yang boleh semayang rapat tu, tuan-tuan. Dia dah balik kampung kan, tuan-tuan. Omicron dah balik kampung dah, tuan-tuan. Tapi ingat, jangan pertuhankan Covid. Siapa pertuhankan Covid, kafirlah ia. Setiap makhluk tidak boleh memudaratkan kita. Yang boleh menyusah, menyenangkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena usaha dia. Tengok tahu. Jika tuan beriktikad, berpegang. Aku salam orang ni kan mati kan. Kapi ya. Ingat tu, tuan-tuan. Ya, benar kata ulama, akhir zaman ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka rosak akidahnya. Mulut mereka sebut Allah, tetapi di dalam hatinya mereka tidak bertuhankan Allah, mereka bertuhankan Covid, mereka bertuhankan duit, mereka bertuhankan manusia, mereka bertuhankan syaitan. Tuan-tuan, hati-hatilah, tuan-tuan. Betul, yang mati dalam beriman, yang mati yang boleh sebut Allah 1000 seorang, tuan-tuan. 1000 seorang. Ni bulan Ramadan, ni bulan tarbiyah. Pada bulan Ramadan perbanyak selawat yang pertama. Kedua, pada bulan Ramadan minta dengan Allah jauh daripada api neraka Allah. Baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sebab pada bulan Ramadan pintu langit ni terbuka, tujuh terbuka. Minta, tuan-tuan, jangan tak minta. Tu imam doa, tuan-tuan ambil sungguh-sungguh. Ni tak ada imam doa, makmum main handphone belakang. Jangan main handphone, tuan-tuan. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah. Allah akan perkenankan permintaan kita. Di antara doa yang tidak ditolak apabila kita orang yang berpuasa, mereka nak buka puasa, pada masa itu mintalah dengan Allah. Sebab pada petang Ramadan, setiap petang Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. Neraka ni ramai, tuan-tuan. Neraka ni ramai. Bakaran neraka siapa? Bakaran neraka adalah batu dan manusia. Ni bakaran neraka. Entah, ni dalam neraka. Minta banyak-banyak dengan Allah pada bulan Ramadan. Yang kedua, pada ketika nak sahur. Pada ketika nak sahur tu, minta berdoa kepada Allah. Ni tak ada sahur caca marba. Ya, kadang sahur pakai seluar pendek tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan. Ni bulan Ramadan kita beruntung, kita dapat berada pada bulan Ramadan. Setengah orang bulan Ramadan dah tinggal di alam barzah. Tahu kubur? Kubur kita ni semua akan bagi ke kubur. Dengar ni, tuan-tuan.
pasti mati. Hujung hidup kita pasti mati. Engkau banyak duit, engkau banyak jawatan, engkau banyak follower, rumah engkau bertingkat-tingkat, engkau banyaklah kenderaan sekalipun, pasti hujung hidup engkau pasti mati. Ini tentang hidup. Sebab kita hidup kat dunia, 2 kali je kita hidup kat dunia. Sekali, bila kita mati dah tinggal dalam kubur, kita dihidupkan sekali lagi. Itulah hidup yang kekal abadi. Akan ditanya oleh Allah tentang pertama kita hidup dekat dunia, tentang umur kita. Kemana kamu habiskan umur kamu? Apabila kamu cukup umur, sampai kamu mati, kemana kamu habiskan? Allah akan tanya di padang mahsyar. Itu di padang mahsyar, nafsi-nafsi, engkau, aku. Nak minta tolong Pak Imam, tak boleh. Pak Imam nak minta tolong Atok Siap, tak boleh, tuan-tuan. Ya, engkau, aku. Di padang mahsyar. Kita berdiri di padang mahsyar, berdiri sahaja 1000 tahun. Belum tanya lagi, berdiri 1000 tahun. Tadi kita berdiri berapa minit sangat dah tak tahan lah, tuan-tuan. Ingat, di padang mahsyar tak ada Ford Panda. Dengar ni, bro. Tak ada Ford Panda. Nak order Ford Panda tak boleh. Yang boleh tolong kita di padang mahsyar adalah orang yang banyak beramal soleh, orang yang rajin baca kitab Al-Quran. Nanti di padang mahsyar, kitab Al-Quran akan menjadi payung di padang mahsyar. Tuan-tuan, dah selesai di padang mahsyar, dah ditanya, dah apa, dah lalu jawatan sirat, baru masuk dalam syurga Allah. Sebab kita ni bukan penduduk dunia. Tuan-tuan bukan penduduk Kundang, tuan-tuan bukan penduduk Pahang, bukan penduduk Terengganu. Kita ni penduduk syurga. Kita dekat dunia ni singgah sana. Betul dalam hadis sebut ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Tak salah nak cari dunia, tak salah. Tak salah, tuan-tuan. Nabi cakap dah, nak cari dunia, cari lah. Ulama bagi tahu, nak cari dunia, carilah. Macam orang perempuan, nak pakai barang kemas, pakai lah. Tak masalah. Tapi pakai barang kemas untuk apa? Untuk suami, dengar kan? Ini tak ada. Pakai barang kemas masa kenduri kahwin, masa hari raya. Salah lah, tuan-tuan. Tapi tu orang perempuan sunat bercantik-cantik untuk suaminya. Tetapi ingat, apabila dia pada hari raya, dia balik kampung, menyinggung maknya, anak derhaka. Faham? Tuan-tuan. Balik kampung pakai barang kemas banyak, mak tersinggung, mak cakap apa? Sampai hati kau. Mak tak cakap dengan anak perempuan, dia cakap dengan anak lelaki. Sampai hati kau man, mak yang beranakkan kau 60 hari, 60 malam, mak keluar darah, mak beranakkan kau sampai terkoyak faraj mak. Mak ni yang menjaga kau, yang mendidik kau, tak pernah kau beli barang kemas. Bini kau kami bersuruh barang kemas mak. Dengar tuan-tuan. Ya, tak pada bini barang kemas, bukan suami yang beli kan. Tu main di kutu tu. Suami tak beli kan, beli pancing sporim, tengok dekat raya besok beli sporim, semua tukar sporim, tuan-tuan. Dengan aku tukar sporim, tuan-tuan. Memang orang lelaki. Sebab tu kita ni fitrahnya apa? Orang lelaki fitrah kesukaannya perempuan. Orang perempuan fitrahnya kesukaannya apa? Pujian dan barang perhiasan. Itu dalam rumah tangga nak berkat, suami selalu memuji isteri. Dalam rumah tangga nak berkat rumah tangga, suami selalu memberikan barang perhiasan untuk isteri. Ni kaedah rumah tangga baru berkat, tuan. Kita ada dapat duit APF, pancing sporim, ya. Aula sedekah dengan bini. Dengar ni orang lelaki, dengar ni abang Sadu, ya. Dengan bini ni aula sedekah, dia minta beli baju bagi, dia minta beli barang solid bagi, dia minta bedak bagi, tuan-tuan. Ingat tu, isteri ni di antara doa yang tidak ditolak, maksudnya doanya langsung tidak ada hijab, di antara isteri yang mendoakan untuk suaminya, tuan-tuan. Ingat tu, ya. Dengan isteri jaga sungguh, dengan isteri jangan kasar, tuan-tuan. Itu dalam rumah tangga ni, suami ni kena pandai main peranan, tuan-tuan. Sikit-sikit ada masuk neraka jahanam paling bawah, ya? Macam dia penjaga neraka orang lelaki ni. Ingat tu, tuan-tuan. Orang lelaki ni lambat masuk syurga. Orang perempuan senang masuk syurga, senang masuk neraka. Orang perempuan ni dia kalau buat 4 benda senang masuk syurga. Pertama, jaga sembahyang dengan sempurna, jaga puasa dengan sempurna, taat Allah, taat Rasul, betul, jaga maruah. Senang masuk juga orang lelaki susah. Dengar ni orang lelaki, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Baiklah, kita tentang solat, tuan-tuan. Baru 10 minit, ya. Sebab pembayaran setengah jam, tuan-tuan, ya. Ikut pada pembayaran, ya. Yang pertama tadi, kalau bab tentang bulan Ramadan, banyak selawat. Kedua, baca Allahumma ajirni minan nar. Ketiga, perbanyak baca kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni tuan-tuan buka dalam hadis kursi. Siapa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di Arash ada satu tiang ni bergegar.
Itu yang kata Allah, wahai tiang, kenapa kau bergegar? Kata tiang di arai, wahai Allah, hamba engkau di bumi, hamba engkau di dunia, dia tak pernah tengok engkau, tak pernah masuk syurga, tak pernah melihat azab neraka, tetapi dia menyebut-nyebut nama engkau. Selagi engkau tak ampunkan dosanya, selagi itu aku bergegar. Ni kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Perbanyak baca kalimah ni, tuan-tuan. Ya? Dalam satu pendapat mengatakan ni hadis sahih. Siapa yang suka sebut la ilaha illallah, ataupun suka sebut Allah Allah Allah, ataupun dia suka baca Quran, ataupun dia suka sembahyang malam, nanti bila dia nak mati, suara ni, perkataan ni akan bermain di telinga dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Siapa suka hal-hal dunia, nanti nak mati, benda ni yang bermain dekat telinga dia. Tuan-tuan, ni tentang kalam-kalam Allah. Baginda bagi tahu dah, ya, siapa yang suka menyebut kalam Allah, siapa yang suka bertasbih, dia nanti bila dia, itulah amalan dia, nanti dia mati, itulah yang dia sebut. Dan dalam kitab tasawuf mengatakan juga daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Tai, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, apa kata mereka? Nak tahu orang ni ciri-ciri penduduk syurga, dia dekat dunia pun dia dah suka menyebut kalam-kalam Allah. Inilah ciri-ciri penduduk syurga. Kalau orang suka mencarut, itu wallahu alam. Sikit-sikit mencarut, sikit-sikit mencarut, ya. Ingat tu tuan-tuan, mencarut ni mulut tu jahat. Mulut ni kalau dah jahat, apa ubat dia? Ubatnya adalah zikir. Ubatnya adalah tasbih, tuan-tuan, ya. Baiklah, yang kata dia, yang pertama tadi selawat, keduanya baca Allahumma ajirni minan nar, ketiganya baca kalimah thayyibah, keempat minta masuk syurga Allah, tuan-tuan, ya. Ini ada hadis, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah. Dalam hadis menyebutkan syurga, dia mengadu dengan Allah, wahai Allah, tolonglah masukkan syurga, di dalam syurga fulan bin fulan anak si fulan. Kenapa Allah bertanya dengan syurga? Kenapa? Dia minta masuk syurga. Nampak, tuan-tuan, ya. Minta dengan Allah banyak-banyak, minta dengan Allah banyak-banyak, tuan-tuan, ya. Yang kelima apa? Perbanyak minta ampun. Perbanyak minta ampun, tuan-tuan, ya. Allah ni yang paling dia sayang hambanya, dia dah buat salah tapi dia minta maaf. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita ni kalau bini kita selalu minta maaf dengan suami, suami ni jatuh terjelepoknya, tuan-tuan. Dia tak ada minta maaf setahun sekali, itu pun hari raya, itu pun sebab ada hari raya, tuan-tuan. Kadang dia menangis sebab dapat duit raya, tak dapat duit raya sikit dia menangis, tuan-tuan. Ingat tu, minta maaf, selalu minta maaf dengan suami. Ada cerita kisah pada zaman Aulia, pada zaman baginda, yang wanita solehah ni setiap malam minta maaf dengan suaminya. Sebelum dia tidur dia minta maaf, sebelum dia tidur minta maaf. Ingat tu, ya. Ini kaedah wanita solehah. Dalam kitab menyebutkan mar'atus solehah, wanita-wanita yang soleh. Soleh ni cakap Arab, itu yang bila kita mati, aku ambil sikit bab tentang mati. Bila kita mati, kubur tu tempat letak jenazah, ya. Bila kita mati, kita akan tinggal negeri yang bernama alam barzah. Alam barzah ni negeri dia ada dua negeri. Satu negeri yang bernama Illiyin, tempat yang bahagia. Satu lagi negeri yang bernama Sijin, tempat yang cilaka. Sesiapa yang mati dalam beriman, rohnya disimpan di Illiyin, tempat yang bahagia. Nanti bila dunia dah kiamat, ya, itu yang mereka bila masuk di alam arwah, ya, itu mereka bila tak kenal, dia tanya, man anta, siapa awak, dia tanya. Bila dia golongan orang-orang yang soleh, dia jawablah, ana rohun solehun, saya roh-roh yang soleh. Lepas tu ulama bagi tahu, apabila kita selalu kerap sangat mimpi kedua orang tua kita, mimpi kawan-kawan kita, mimpi adik-beradik kita yang sudah meninggal dunia, ulama bagi tahu, ni bukan hadis, ulama bagi tahu itu tandanya mereka minta pertolongan kepada yang hidup. Kalau siapa jarang mimpi, itu tanda dia bahagialah dekat sana, tuan-tuan. Ya, ini di alam barzakh. Sebab itu bila datang ke kubur, sunat bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, waalaikumsalam. Jangan lupa scan kat pagar ke kubur. Dia jawab salam pun, kan, ya. Kata bukanlah hadis daripada Abu Hurairah, bila datanglah orang yang hidup di tanah perkuburan, kakinya bergesek-gesek di tanah kubur, orang kubur berkata sesama dia, apa katanya, siapa yang datang tu, anak siapa yang datang tu. Aula datang ke kubur pada hari Jumaat. Nak datang hari raya, boleh tak? Boleh, tak masalah,
Tidak ada haram, tak ada istilah haram pun. Tapi kadang-kadang kita salah kaedah. Hari Jumaat kita tak datang, kita cuma datang kubur mak hari raya je. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kalau pergi ke kubur, hati-hati, jaga adab dekat kubur. Jangan cerita hal dunia di tanah perkuburan. Jangan cabut macam ni, ini kubur, ini kepuk kubur, ni ada rumput-rumput. Ulama kata tak payahlah cabut, haram cabut di rumput-rumput kubur ni jika yang cabut ni bukan anak semati atau waris mati, maka haram. Harus cabut yang cabut rumput-rumput di kawasan kubur ni anak si mati dan waris mati. Itu dia cabut pun tengok apa tujuan, apa maslahat. Kalau tujuannya dah banyak sangat, dah berserabut sangat, takut ada ular, takut ada lipan, maka harus dia cabut. Kalau saja cabut, maka haram, tak boleh. Sebab rumput-rumput ni, pokok-pokok ni dia bertasbih dan beristighfar kepada si mati. Buka dalam kitab Mahali ada, tuan-tuan. Buka dalam kitab Bujairimi ada, tuan-tuan. Dalam Google tak ada, dalam IG, dalam TikTok tak ada tu. Seminggu ada kereta Honda, lemah tak, tuan-tuan. Kadang sekarang ni passion baru, satu pejabat kadang jalan. AJK suruh jangan buat. Kalau tahu jaga kau, hati-hatilah. Suka-suka nak ikut-ikut benda-benda yang tak elok, tuan-tuan. Orang kita ni kadang pelik, kadang suka benda-benda yang tidak berfaedah, dia suka ikut. Betul, asal hukum, tuan-tuan masuk dalam media sosial, asal hukumnya benda-benda yang macam ni dia harus, tak masalah. Hukum fiqh ni, hukum fiqh ni, faqih fiqh maknanya kefahaman ni, makna fiqh. Tuan-tuan, harus, tuan-tuan, akan jatuh haram bila menyinggung hati orang lain, dan akan jatuh haram bila ada unsur-unsur maksiat. Tu kaedah dia, tuan-tuan. Itu dalam hukum fiqh dia panggil furu'. Furu' ni cabang. Furu' cakap Arab, cabang. Itu dia ada cabang-cabang hukum fiqh. Itu dalam hukum fiqh jangan bergaduh. Lagi satu tentang bulan Ramadan. Siapa nak musafir? Nak musafir orang ni wajib niat puasa. Satu, yang kedua sunat dia sahur. Wajib dia berpuasa. Wajib puasa. Bila dah tak tahan baru boleh buka puasa. Ni hukum puasa. Ni tak ada, niat puasa tidak, sahur tidak, apa tidak. Bini tanya, mana bang? Nak pergi musafir. Cantik muka kau. Dia kena wajib niat puasa tu, wajib niat puasa, wajib sunat sahur. Lagi satu tentang bersahur, tuan-tuan jangan tak bersahur. Sebab berkatnya puasa daripada bersahur. Memang ada hadis, tuan-tuan. Jangan tak bersahur. Lagi satu, kalau nak hilang dahaga dari siang hari, ulama bagi tahu, ambil air satu cawan, dah selesai semua, dah gosok gigi semua, baca surah Al-Kawthar tu. Teguk 3 kali, setiap 3 kali teguk bacalah kalam Allah. Insya-Allah di siang hari tuan-tuan tak ada harga. Tuan-tuan, ni kelebihan surah Al-Kawthar. Tu untung malam ni dapat ilmu, tuan-tuan. Siapa balik rugi tuan-tuan. Bukan kena bayar pun, tuan-tuan, tak kena bayar, tuan-tuan. Yang kena bayar aku je. Itu pun kalau dibagi. Betul, aku kalau mengajar, orang ceramah, orang panggil aku, orang tanya, ustaz nak bayar ustaz berapa? Aku jawab senang kau nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Tapi ujung kena dengar, elok bagi. Tu faham aku tak minta, faham? Sebab guru aku pesan dah, kalau kau dah mengajar sampai ke ilmu Allah, kau jangan jual ilmu Allah dengan wang ringgit. Tapi kalau orang bagi, ambil lah, kata dia. Tapi kalau jual agama Allah dengan wang ringgit, aku tak mengaku kau anak murid aku. Aku tinggal di Darul Atiq, tuan-tuan. Darul Atiq kalau kubur baru, madrasah Darul Atiq, pengasasnya almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Asbullah. Ustaz Rizam tu abang aku. Aku ni adik dia. Tuan-tuan nak dengar ceramah menangis, dengar ceramah Ustaz Nizam. Nak dengar ceramah tuan-tuan tak tidur, dengar ceramah aku. Faham Kami adik-beradik, tuan-tuan. Tapi dia alim dia mengaji di Mekah, tuan-tuan. Aku tak ngaji di Mekah, ngaji di Perak dan ngaji di Selangor je. Baiklah tuan-tuan, kita ambil sikit lagi dalam 5-6 minit. Tazkirah tak boleh lama-lama. Tahu tuan-tuan nak balik, nak rehat. Nak rehat, lepas tu nak makan lagi kan. Dia tu bulan Ramadan ni, tuan-tuan, madu lebah jangan tak makan. Madu lebah jangan tak makan. Tuan-tuan buka dalam hadis, rumah sahabat baginda, rumah baginda sendiri ada madu lebah. Di antara makanan yang dibenci oleh syaitan laknatullah adalah madu lebah, buah kurma. Dia tak suka, dia benci sangat. Di antara kayu yang dia tak suka, kayu sugi. Di antara minyak yang dia tak suka, minyak kasuri kijang. Di antara air yang dia benci, air zam-zam. Air daun ketum, syaitan suka, tuan-tuan. Tuan-tuan, ingat tu. Kadang orang tanya, ustaz, bulan Ramadan ni syaitan kena ikat, syaitan kena ikat. Satu pendapat mengatakan syaitan yang kuat-kuat. Satu pendapat mengatakan yang kena ikat, yang satu pendapat mengatakan semua kena ikat. Dia masukkan ke dalam laut sedalam-dalamnya. Dia kena ikat. Nanti bila imam sembahyang raya Allahu Akbar, dia lepas. Tuan-tuan,
Syaitan ni memang syaitan ni alim. Syaitan ni dia boleh masuk ikut mana? Dia bukan boleh masuk ikut lubang-lubang ni tak. Dia boleh masuk ikut pintu dan ikut tingkap. Itu Rasulullah bagi tahu dah, bila maghrib aja, dekat maghrib ya, tutuplah tingkap dan pintu, bacalah kalam Allah. Dia tak boleh masuk dah. Kelemahan syaitan dan jin-jin kafir, tuan-tuan ya. Dan lagi satu kelemahan dia benci sangat minyak kasuri kejang. Tuan-tuan kalau ada minyak kasuri kejang, ambil kasuri kejang, tuan-tuan hidu. Kalau siapa lupa ayat Quran, lupa hadis, ataupun dia ada belajar segi dunia universiti mana ke, dia lupa mana tentang dia belajar, ya, hidu balik, hidu, nanti dia datang balik. Ni kelebihan kasuri kejang, tuan-tuan. Siapa datang darah gemuruh ke, ya, duk selalu hidu. Dia menghilangkan darah gemuruh, tuan-tuan, kasuri kejang. Ya, mas tahu dalam rumah, spray dalam rumah, ya, menghindar binatang berbisa, menghindar dari sihir dan santau. Bini marah, spray bini, tuan-tuan. Ya. Ni kasuri kejang, ya. Kat rumah kena ada. Kalau anak dengan malam, tuan-tuan sapu sini. Ya, bagi hidu, tuan-tuan. Kasuri kejang ni banyak kelebihan. Tapi siapa hidu, siapa cium, dia tak suka, atau dia pening, atau sendawa, ada something wrong dalam tubuh, tuan-tuan. Ya, ni kasuri kejang. Ada hadis, tuan-tuan. Di antara minyak yang Nabi suka pakai. Tuan-tuan buka dalam hadis, Rasulullah ni dalam baju dia ada kayu sugi, dan ada minyak wangi, dan ada sikat. Ni Rasulullah, tuan-tuan. Hebatnya baginda. Ya, kita ada 3. Ada lighter, ada rokok, ada handphone, tuan-tuan. Ya, tu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini. Faham Tapi ingat, orang yang serokok dalam syurga, tuan-tuan nak minta rokok, ada. Tak payah nak pakai rokok, tuan-tuan. Vape pun ada dalam syurga. Sebab dalam syurga ni, apa yang dia terlintas, apa yang dia nak, semua sampai. Ini dalam syurga Allah. Tetapi api tak ada, minta maaf. Nak pasang rokok, kena pergi ke neraka. Itu je, faham Sebab dalam syurga dia tak ada api. Dalam syurga semua nur. Ini dalam syurga Allah, tuan-tuan. Kita ni asalnya penduduk syurga, tuan-tuan. Ya, penduduk syurga. Kita ni ya, dekat dunia kita sekejap Itu yang bila kita dekat dunia, kita mendapat fitnah, ada masalah, dapat sakit, cucuk vaksin, cucuk booster, kena COVID. Aku cucuk booster lah. Kau tengok cucuk booster tak kena COVID? Kena, tuan-tuan. Aku kena, tuan-tuan. Anak beranak kena COVID, tuan-tuan. Bila kita dapat penyakit, tu tanda Allah sayang kita, tuan-tuan. Kita dalam hadis sebab apa? Siapa yang dapat penyakit, orang itu dalam keampunan Allah. Dalam hadis pula, dalam kitab tentang ziarah orang sakit, kata baginda, apabila kamu ziarah orang sakit, minta orang sakit doakan kamu. Sebab orang sakit ni doanya sangat makbul, tuan-tuan. Tapi kalau ziarah orang sakit, jangan nakut-nakutkan orang sakit. Ni tak ada ziarah orang sakit, nakut-nakut orang sakit. Haji, taman sebelah sakit berjaya lah. Minggu depan jalan ni. Orang tu dah sakit, kita nakut-nakutkan dia. Janganlah, tuan-tuan. Ya? Baiklah, tuan-tuan. Aku ambil hadis sikit tentang solat sikit. Lepas tu aku berhenti. Dan hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembahyang. Ni hadis sahih. Ya, mana-mana tuan-tuan mengaji bab solat, hadis ni, tok-tok guru, ustaz-ustaz selalu baca hadis ni. Aku ambil satu bab je. Apabila kita nak solat, ya, angkat tangan ni dia adalah sunat. Sunat. Tuan-tuan nak angkat tangan boleh, tak nak angkat tangan boleh. Nanti imam nak angkat tangan boleh, tak nak angkat boleh, tak masalah. Ya. Yang wajibnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni syaratnya 10 syarat. Itu wajib belajar. Tuan-tuan kena cari guru, belajar bab solat. Tuan-tuan, dah tua dah ustaz. Dah tua wajib belajar. Ya. Dah tua wajib belajar. Selagi akalnya berfungsi. Sebab itu semayang dengan puasa lain. Semayang, lepas ni aku tutup. Ya. Tak lama-lama, tuan-tuan. Aku pun nak balik. Ya. Sini yang paling banyak pahala aku, tuan-tuan kurang. Sebab aku paling jauh. Sebab dalam hadis sebut satu langkah, satu langkah, satu kebajikan, dan diampun satu dosa. Yang paling jauh aku. Ya. Itu yang sahabat dengar hadis ni, sahabat cakap dengan baginda, ya Rasulullah, kalau macam tu aku nak buat rumah jauh. Kata baginda, tak payah. Kau nak bagi rumah Allah, kau pusing jauh sikit, tuan-tuan. Ya. Tak susah pun. Ya. Itu yang bab tentang takbiratul ihram ni, tuan-tuan. Kalau bab solat dengan puasa lain, lepas ni aku berhenti. Ya. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati, aku nak berhenti ni. Ya. Sabar, tuan-tuan. Ya. Solat umur 7 tahun, bapak ni wajib suruh anak tu semayang. Tu macam kat luar tu. Wajib suruh dia semayang. Tapi budak-budak ni tak wajib semayang ni. Ya. Apabila umur 7 tahun, Nabi dan ulama mengatakan wajib ke atasnya semayang. Umur 5 tahun, umur 6 tahun, dia dah boleh baca surah Al-Fatihah. Dah boleh baca doa iftitah. Ingat tu.
Tapi berbeza puasa. Puasa ni lain. Puasa ni bila kamu berakal dan kamu mampu, puasalah ke atas kamu. Tak ada tulis dalam kitab umur 7 tahun puasa. Tapi kadang akhir zaman mak ayah ni salah. Anak ni semayang dia tak ditekankan, tak ditekankan buat solat, tapi puasa dia suruh puasa. Engkau puasa, jangan tak puasa. Padahal budak tu baru 7 tahun, baru 8 tahun. Kau kena puasa. Kalau tak puasa, mak tak beli baju raya. Nampak? Sian budak tu. Kalau semayang ada tekan. Kau dah semayang belum? Dah semayang belum? Tak ada, tuan-tuan. Itu bahas semayang dia berat. Di antara dosa yang paling besar, dosa meninggalkan semayang. Orang tu berzina ke, mencuri ke, merompak ke, makan rasuah ke, tuan-tuan, di antara dosa yang paling berat, dosa orang meninggal semayang. Satu waktu tak semayang, contoh subuh besok tak semayang, dia dihumban di dalam neraka Saqar 80 tahun. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Penduduk dalam neraka jawab, lam nakum minal musallin. Kami dihumban dalam neraka Saqar sebab kami tak semayang. Ingat tu, jangan tak semayang, tuan-tuan, ya. Aku rasa cukup dah sampai kat sini, ya. Aku tengok tuan-tuan dah macam tengok aku macam nak marah, aku berhentilah, tuan-tuan, ya. Baiklah, jadi sebelum dia tak ada lama-lama sebab nanti kan tuan-tuan nak sembahyang witir lagi. Lepas tu tuan-tuan nak tadarus lagi, ya. Tazkirah Ramadan tak lama-lama. Jadi sebelum tutup tuan-tuan, ya, aku sebenarnya nak ta'aruf sikit, ya. Nak memperkenalkan diri ambil sikit, ya. Agar tuan-tuan kenal. Aku nama Nahar Afandi bin Ghazali. Kalau tuan-tuan buka di TikTok ke, di IG ke, Facebook ke, di media sosial ke, ada ceramah aku Ustaz Nahar Afandi, ya. Dan tinggal di Madrasah Darul-Atiq. Madrasah Darul-Atiq ni ada anak yatim, ada anak luar nikah kami jaga daripada baby, dah besar dah, umur 16, 15, ya, dah hafal Quran. Dan ada yang kami nikah dengan pelajar-pelajar kat situ, dengan anak-anak murid yang balik pada Yaman, daripada Pakistan, daripada Mesir, daripada Afrika. Kami dah nikahkan dia dengan pelajar kat situ. Dan ada ibu tunggal. Kalau orang lelaki nak cari ibu tunggal, boleh roja-roja dengan aku. Ada 8 orang, tapi umur 72 lah, ya. 72. Ada orang tak siuman. Maksudnya di madrasah kami, bapa aku dulu dijaga orang gila. Orang tak siuman ni lah, ada 18 orang, sekarang tinggal 8 orang. Dah ramai meninggal, ada di madrasah kami. Ya, ada mu'allaf, semua ada. Madrasah kami ni asnaf zakat tu memang ada. Dan pada bulan Ramadan ni kami war-warkan infak, dana infak untuk buka puasa, moral dan bersahur per hari. Setiap hari buka puasa ni, belanja ni satu hari RM1,000. Ya, terpulanglah tuan-tuan untuk tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan buat apa sekalipun, sedekah ke, semayang ke, baca Quran ke, bertasbih, niat tu untuk mak ayah jangan tinggal. Ya, ya Allah Tuhanku, aku baca Quran pada malam ni surah Al-Mulk, aku niat dia punya pahala untuk mak ayah aku. Sampai automatik sampai waladun solehun, anak yang soleh, tuan-tuan, ya. War-warkan untuk infak dana jariah untuk buka puasa ni, buka puasa, moral dan bersahur, untuk beli ayamnya, sayurnya, bekasnya, gulanya, tepung, semualah tuan-tuan, ya, untuk anak-anak murid kami. Kami balas dengan apa? Sebab setiap hari dia orang khatam Quran 5 kali, 7 kali khatam Quran setiap hari. Dia hadiahkan kepada para dermawan yang menginfakkan hartanya pada madrasah kami. Kalau tuan-tuan nak berhubung aku, dekat kitab ni ada nombor telefon aku. Kitab ni, ya, dalam ni ada amalan-amalan pada bulan Ramadan, dan ada doa sebelum buka puasa tu. Tadi ada beritahu Allah membebaskan penduduk-penduduk neraka. Siapa baca doa tu, dia kategori yang dibebaskan daripada petang itu, daripada api neraka Allah. Doa yang berbunyi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu alaikal masir. Dia panjang lah, tak ada panjang, di 2 baris, ya tuan-tuan. Ada dalam muka surat 8. Dan siapa nak dapat Lailatul Qadar, ada dalam ni. Siapa malam hari raya, ada doa, ada amalan-amalan dalam ni, tuan-tuan, ya. Kitab ni tak ada jual di kedai-kedai. Kami buat masa kuliah-kuliah, kami bagi peluang kepada orang yang datang semasa sembahyang tarawih dan mendengar kuliah di masjid dan di surau. Kalau tuan-tuan berhajat, ada dekat luar. Dan kasuri kijang pun ada dekat luar. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu kasuri kijang. Tuan-tuan hidu. Memang tenang jiwa. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu, pun tak banyak. Yang ni Imam Asri daripada Mesir, tuan-tuan. Kalau kat Facebook, kalau tuan-tuan beli, hati-hati. Bimbang ada campur dengan minyak putih, dan bimbang ada penipuan, ya. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu, jangan tak ambil. Siapa lambat, habis aku tak tahu. Yang kedua, ada Habatus Sauda. Ini yang buat ni adalah seorang tok guru. Dah dia bacakan ayat-ayat Quran dalam ni, dah ayat-ayat ruqyah. Bukan Habatus Sauda saja, dah dia bacakan ayat-ayat Quran dalam ni. Tuan-tuan cukup sangat beruntung. Ya, masuk letak dalam mulut. Siapa beramal Habatus Sauda, menghindar penyakit lelah, bawasir, dan dia menurunkan kencing manis, membaikkan darah tinggi. Banyak kelebihan Habatus Sauda, sebab Nabi beritahu dah Habatus Sauda ubat segala penyakit, termasuk penyakit Covid, tuan-tuan. Ya, dan ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Ni air Zam-Zam.
tak ada campurkan pengawet apa-apa. Tuan-tuan titik dekat mata untuk membaikkan rabun mata, silau-silau. Tuan-tuan tengok sendiri, rumah aku dah nak masuk 52 tahun, aku tak pakai cermin mata. Aku balik baca kitab halus-halus macam ni. Amalan ini ya, setiap malam sebelum tidur, bangun tidur, tuan-tuan titik. Tapi bila titik, mata tuan-tuan pedih. Pedih kenapa pula pedih? Sebab ada ayat Quran. Dalam kitab menyebutkan di antara mata ni tempat bertenggeknya jin. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Jangan tak ambil apa lambat aku tak tahu. Tapi dah ambil, bayar. Itu je. Ya. Jangan ambil belah, aku kejar nanti. Faham ya? Sebab kami nak cari dana sekolah, tuan-tuan ya, cari dana sekolah anak yatim. Kami nanti kan nak beli baju raya diorang, nak belikan diorang jubah, nak belikan diorang kasut, tuan-tuan. Ya, asyik-asyik jual-jualin lah, tuan-tuan. Ya, tu asyik ada tabung tu, tuan infak lah dalam tu. Ya, semua untuk diorang, bukan untuk aku cuma cari dana ya, tuan-tuan. Ya, sebab madrasah kami ni tidak ada pembayaran setiap bulan macam sekolah lain. Kami buat sistem ihsan. Terpulanglah ya, nak bagi berapa kami ambil, tak bagi pun kami tak minta dengan mak bapaknya, kami tak telefon. Ini anak kau dah 2 bulan tak bayar ni, kami takkan telefon, tuan-tuan. Kami tahu dia tak bagi tu tanda dia ada masalah, tuan-tuan. Baiklah, rasa sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung ya. Mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah, dalam keampunan Allah. Tapi ingat pada bulan Ramadan, jaga lidah kita baik-baik ya, jaga mulut baik-baik, jangan kita kata orang walaupun macam mana sekalipun. Pada bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Contohlah isteri tertinggi suara dengan suami, cepat-cepat minta maaf dengan suami. Suami pula tertinggi suara dengan isteri, cepat-cepat minta maaf dengan isteri. Itulah tuan-tuan ya. Ini bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Hati-hatilah tuan-tuan ya. Kita tutup dengan doa, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Allahumma salimna min kulli su'il adab. Allahumma salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.